Assalamualaikum and selamat sejahtera. My name is Mariam Yasmin binti Muhammad Iziria from 5 Cendekia. And my name is Nurul Ain Sajidah binti Ahmad Farid from 5 Dedikasi. We will be presenting about microorganisms, which is explained in Chapter 8 from 5 Biology. So what is microorganisma? Microorganisma ialah organisma seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar dan hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Mikroorganisma terbahagi kepada beberapa jenis iaitu bakteria, kulit, protozoa, alga dan virus. Antara ciri-ciri utama bakteria ialah bakteria bersaiz di antara 1 hingga 10 mikrometer. Bakteria tidak mempunyai nukleus yang nyata kerana tidak mempunyai membran nukleus. Biasanya, bakteria wujud secara sel tunggal, berpasangan, berfilamen, berkelompok ataupun berantai. Struktur bakteria terdiri daripada flagellum, plasmid, nukleoid, ribosom, sitoplasma, membran plasma, dinding sel dan kapsul. Bakteria wujud dalam pelbagai bentuk, seperti coccus yang berbentuk sfera, vibrio yang berbentuk seperti koma, bacillus yang berbentuk seperti rod ataupun silinder, dan spirillum yang berbentuk pilin. Contoh bakteria yang berbentuk coccus ialah Aerococcus urinae. Bagi bentuk vibrio ialah Vibrio cholera, bagi spirillum ialah Spirochetes, dan bagi bacillus ialah Lactobacillus. Antara ciri-ciri utama kulit ialah kulit tidak mempunyai klorofil, maka kulit ialah organisma heterotrof yang merupakan parasit atau saprofit. Kulit juga tidak mempunyai akar, batang dan daun. Kulit mempunyai dinding sel yang terdiri daripada kitin. Kulit dapat dijumpai di kawasan gelap atau lembab serta di atas organisma yang rebut atau mati. Kulit terdiri daripada mikroorganisma unisel seperti yeast dan mikroorganisma multisel seperti muko. Berikut menunjukkan struktur sel yeast dan struktur sel muko. Ciri-ciri utama protozoa pula ialah protozoa merupakan mikroorganisma unisel yang mempunyai ciri seperti haiwan. Protozoa hidup secara bebas atau sebagai parasit. Protozoa biasanya dijumpai di habitat yang berair. Pemakanan protozoa adalah secara heterotrof atau autotrof. Contoh protozoa heterotrof ialah amoeba dan paramecium. Amoeba bergerak menggunakan pseudopodium dan paramecium bergerak menggunakan cilia. Bagi protozoa autotrof pula ialah euglena yang bergerak menggunakan flagellum. Ciri-ciri utama alga. Habitat alga ialah kolam, tasik dan laut. Alga merupakan organisma autotrof kerana mempunyai kloroplas. Akan tetapi, alga tiada daun, batang dan akar sebenar seperti tumbuhan lain. Alga terdiri daripada mikroorganisma unisel seperti Chlamydomonas dan organisma multisel seperti alga perang Fucus. Berikut pula merupakan ciri-ciri utama virus. Virus merupakan organisma yang tidak bersel. Virus tidak menjalankan sebarang proses hidup jika berada di luar sel perumah. Virus hanya membiak di dalam sel hidup dengan menyuntik bahan genetik ke dalam sel perumah. Saiz virus sangat kecil iaitu di antara 20 nanometer sehingga 400 nanometer. Berikut menunjukkan struktur virus. Terdapat pelbagai bentuk virus seperti helix, sfera, polyhedral dan kompleks. Antara contoh virus berbentuk helix ialah tobacco mosaic. Antara contoh virus yang berbentuk sfera ialah influenza dan COVID-19. Bagi virus yang berbentuk polyhedral, contohnya ialah adenovirus dan virus yang berbentuk kompleks seperti bacteriophage. Seperti yang kita tahu, the whole world is facing COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh strain baru coronavirus. Apa itu coronavirus? Coronavirus adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Bagaimanakah cara coronavirus ini merebak? Pada awal proses jangkitan, individu selalunya terkena cecair yang mengandungi virus datang dari titisan akibat bersin atau batuk yang kemudiannya memasuki saluran pernafasan melalui sentuhan pada rongga hidung, mulut serta mata.
saluran pernafasan bermula dari hidung sehinggalah ke unit yang paling kecil iaitu bronchiole di mana berlakunya pertukaran oksigen dan karbon dioksida berlaku pada komponen tersebut. Merujuk rajah struktur virus yang dipaparkan, terdapat satu struktur berbentuk seakan-akan paku iaitu spike protein. Struktur ini membolehkan ia melekat pada reseptor yang terdapat pada sel di permukaan saluran pernafasan. Setelah ia berjaya melekat pada sel tersebut, ia mula mengganggu fisiologi normal sel dan lama kelamaan sel akan mula rosak. Jadi, apakah yang akan terjadi kepada kita sekiranya dijangkiti coronavirus ini? Salah satu tindak balas badan yang sering berlaku sekiranya dijangkiti ialah suhu badan meningkat melebihi suhu optimum. Hal ini kerana virus memerlukan suhu optimum untuk bekerja. Jadi, untuk memastikan coronavirus ini tidak aktif ataupun untuk merencatkan virus ini, badan akan meningkatkan suhu melebihi 37.5 darjah Celsius iaitu suhu optimum. Persoalannya, apakah langkah terbaik untuk menangani COVID-19 ini? Pertubuhan Kesihatan Sedunia menyatakan langkah terbaik untuk menangani perkara ini ialah gabungan program vaksinasi dan amalan langkah-langkah kesihatan awam yang lain. Di Malaysia, vaksin AstraZeneca dan Pfizer telah diperkenalkan dalam usaha menangani COVID-19 ini. Jadi, bagaimanakah cara vaksin berfungsi? Vaksin mengandungi bahan aktif dipanggil antigen. Antigen ini sama ada dalam bentuk virus hidup, virus yang telah dimatikan, protein virus yang telah disucikan, toksin bakteria yang telah dilemahkan atau sebahagian dari struktur bakteria. Seperti yang kita telah belajar semasa di tingkatan 2, terdapat dua jenis keimunan iaitu keimunan aktif dan pasif. Keimunan aktif bermakna sel limfosit menghasilkan antibodinya sendiri sebagai gerak balas terhadap rangsangan oleh antigen. Melalui suntikan vaksin ini, keimunan aktif buatan akan diperoleh ataupun dirangsang. Jadi, apabila vaksin disuntik ke dalam badan, vaksin akan merangsang sel limfosit untuk menghasilkan antibodi bagi menentang patogen, iaitu coronavirus. In this case, dengan mengambil suntikan vaksin AstraZeneca ataupun Pfizer, bukan bermaksud kita tidak dijangkiti oleh coronavirus ini, tetapi chances kita berjangkit adalah rendah ataupun sekiranya kita dijangkiti, gejala tidak teruk. Sekian, terima kasih. And stay safe. Bye. Bye-bye.